Islam ni, dia adalah suatu agama yang memberi ruang kepada manusia di atas kelebihan yang manusia tu ada. Allah jadikan kita ni tak sama di sudut kelebihan. Ada orang boleh bercakap tapi tak boleh menulis. Ada orang boleh bercakap, boleh menulis. Ada orang penampilan dia bergaya, ada orang penampilan dia biasa. Ada orang dia memang dilahirkan sebagai, ada skill kepimpinan, leadership ada kat dia. Ada orang dia pergi masuk kursus leadership, habis duit beribu-ribu, tak menjadi. Kerana demikian, Nabi SAW kata, An-nasu kama'adin al-zahabi wal-fiddah, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Manusia ini, kata Nabi, bagaikan ma'adin. Ma'adin ni galian. Kama'adin al-zahabi wal-fiddah, seperti galian emas dan perak. Emas dan perak tu duduk dalam tanah. Manusia kena gali, cari baru dapat. Khiyaruhum fil jahiliyah, yang terpilih semasa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, terpilih juga semasa Islam. Maksud, kalau semasa jahiliyah dia terpilih, orang seperti Khalid masa jahiliyah terpilih sebagai pemimpin tentera. Khalid ni dia tak boleh jadi pemimpin politik. Khalid tak boleh jadi pemimpin, dia jadi pemimpin tentera. Dia terpilih, dia telah yang menyebabkan tewasnya pasukan Islam semasa peperangan Uhud. Dia counter daripada pusing Bukit Uhud dengan kelajuan yang sangat luar biasa, menyerang tentera Islam daripada belakang, kerana mereka telah gagal mematuhi arahan Nabi, jangan turun daripada bukit. Khalid yang menewaskan mereka. Khalid yang menewaskan mereka itu, apabila masuk Islam, Nabi SAW bagi Khalid jadi pemimpin tentera. Nabi tak kata, hang baru masuk Islam 2-3 hari ni, bagi orang lain dulu. Tapi sebab skill tu ada kat dia. Yang itu Nabi kata, yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam. Dengan syarat ia faham. Maksudnya, Nabi tahu bagaimana untuk menilai kualiti seseorang. Kita walaupun kadang, sebab tu kita tengok kadang-kadang saudara-saudara baru kita yang baru masuk Islam, kadang-kadang dia punya keupayaan dakwah jauh lebih baik daripada yang lama ni. Walaupun Khalid itu dengan ketangkasan dia panglima tentera, dia pernah buat tindakan membunuh tawanan perang yang Nabi tak setuju. Nabi angkat tangan, Nabi kata, Allahumma inni abru'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas kepadamu, aku berlepas daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Maksud Nabi kata, aku tak terlibat, ya Allah, apa yang Khalid buat, pergi bunuh tawanan perang. Tapi Nabi masih melantik Khalid walaupun dia buat salah, kerana secara perbandingan skill yang dia ada itu tidak ada pada orang lain. Maksud, keupayaan ketenteraan dia, ketangkasan dia tak dapat dibuat oleh orang lain. Bila Abu Bakar Siddiq naik menjadi khalifah, dia masih lagi, dia mengekalkan Khalid. Bahkan Abu Bakar dia sangat favor dengan Khalid. Omar banyak kali komplain kenapa lantik Khalid ni. Omar dengan Khalid ni sebenarnya dari segi suku Bani dia dekat lah, tapi Omar ni dia ada watak dia sendiri. Ini pun masalah kepimpinan dan watak dia. Umar bin Khattab dia tak berapa minat Khalid atas alasan dia, bukan kerana personal,
Tapi Abu Bakar dia memang favor Khalid. Walaupun Khalid ketika di Iraq, ketika di sempadan, Khalid ni pernah tinggal tentera, dia pecut mari buat haji. Orang tentera pun tak perasan Khalid tak ada 2-3 hari, beberapa hari. Dan sampai berita pada Abu Bakar, orang beritahu Khalid ada di Mekah berhaji. Dia patut ada di sempadan. Abu Bakar tulis surat bagi warning dia, jangan buat kerja macam tu lah. Tapi nak cerita pantasnya Khalid, daripada Iraq dia masuk bantu tentera di Syam, di Syria. Tentera Syria pun heran, Khalid masuk mai kat mana? Dia naik, dia ikuti jalan dalam padang pasir yang tak diikuti oleh orang lain. Abu Bakar puji dia, Omar marah. Omar kata dia meletihkan tentera. Dia ikut angin dia tak fikir tentera macam mana. Omar marah dia. Tapi Abu Bakar kata, ya Omar, dia telah menang. Bila dia masuk ke peperangan tadi yang Datuk Seri sebut tadi, saya ulas sikit lah, pasal dah tak ada tajuk, ulas orang punya lah. Bila dia pergi dalam peperangan Yarmouk, tentera Rom 280,000, tentera dia 30,000 ya. Jadi sahabat-sahabat yang ada tentera kata, Khalid, kita tak boleh perang macam ni, ramai ni. Itu dia yang hantar surat kepada yang Datuk Seri kata tu. Orang yang dihantar tu ialah Badui yang hidup style dengan kabilah dia. Omar ajak Badui ni cukup-cukup zaman Omar ni, hantar pergi bagi kambing kat dia, pergi patah balik. Dia dah hang balik lah neriang. Bila balik Omar panggil patah balik, dia pergi sekerat dia nak balik, sampai dah berjalan tengah jalan Omar hantar pasukan patah balik. Memang Omar orang kata ragging dia. Omar kata, aku nak buang sombong hang tu, supaya hang dapat pegang jawatan bawah kerajaan kau. Omar. Tapi pada zaman Abu Bakar, Khalid Al-Walid jadi panglima. Dia hantar surat kepada Iyad bin Ghanam. Ni Iyad ni tadi, ni Badui ni kerah tuan. Bukan senang nak handle masyarakat ni, yang ada Badui, ada apa ni. Sebab tu kata surat yang paling ringkas yang ditulis dalam sejarah ialah surat yang Khalid ni dia bukan panglima perang. Omar kata dia tak fikir tentera, fikir diri dia. Tapi panglima tentera yang tegap. Dia tulis surat kepada Iyad bin Ghanam, min Khalid ibn al-Walid ila Iyad bin Ghanam, iyyaka urid. Sebagian kata iyyaka urid adrikni, 3 perkataan. Dari Khalid al-Walid kepada Iyad bin Ghanam, aku mau hang. Oh tak kata, aku mau kau. Wassalam. Iyad bin Ghanam baca, faham terus, siap tentera, pergi kat Khalid. Ini pasal orang di Medan. Kalau tidak kita tak kepada Iyad bin Ghanam, apa khabar, diharapkan dalam keadaan sihat sejahtera kan, aku ni nak minta tolong sikit. Dia tak ada bahasa tu. Iyad tu, kalau Iyad bin Ghanam kan, iyyaka urid adrikni, aku mau kau mari ke aku, dia pun tak kata. Dia mau apa pula? Hantarlah panglima tentera, hantar dia mau bagang, takkan dia mau hadiah kot. Dia mau tentera lah, dia duduk di Medan. Ini adalah Khalid Al-Walid. Saya ulas sikit lah. Cuma apabila Umar bin Khattab naik, antara benda awal yang Umar bin Khattab buat, memecat Khalid Al-Walid ketika di medan perang, dan melantik orang yang sangat Umar suka, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, orang yang Nabi sebut sebagai Aminul Ummah, pemegang amanah umat. Wa aminu hadhil ummah, kata Nabi, Abu Ubaidah Al-Jarrah.
pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kubur dia duk ada di Jordan. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Omar ni memang disuka ke Abu Ubaidah Al-Jarrah. Duk sembang ramai-ramai, orang duk sembang, hang cita-cita apa? Orang ni kata aku cita-cita kalau ada duit banyak boleh buat yang ni. Orang ni kata ada harta banyak buat ni. Omar kata, "Lau kuntu mutamanniyan latamannaitu daran mamlu'an birijalin ka'amsali Abi Ubaidah Al-Jarrah." Dan sebagai wa Mu'adz bin Jabal. Omar kata, kalau aku boleh bercita-cita, aku ingin bercita-cita suatu tempat yang dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Omar ni dia suka zuhud, dia suka humbleness tapi berwibawa. Bila dia melawat rumah Abu Ubaidah, dia tengok rumah Abu Ubaidah, Abu Ubaidah jadi gubernur. Abu Ubaidah jadi gubernur, dia lantik Abu Ubaidah jadi gubernur. Dah komplain dia, Abu Ubaidah kata, aku tak mau jadi gubernur, aku nak jadi perang. Gubernur aku tak mau duduk setempat. Omar ziarah Abu Ubaidah. Omar nak tengok, Omar ni dia test gubernur-gubernur dia. Sebab tu isteri-isteri pada zaman Omar tak suka kalau suami mereka dilantik jawatan pada zaman Omar. Jadi susah keluarga. Rumah kalau ada, sekarang ada wallpaper, dulu tak ada wallpaper, ada dia orang letak kain di dinding. Omar koyak kain tu. Dia pergi rumah gubernur-gubernur, dia kata kain ni bagi ramai orang dia boleh pakai. Oh, isteri tak boleh meragam, tak boleh melaram zaman Umar tu. Kita isteri kena, suami kena lantik, melaram kita. Umar bin Khattab, polisi dia pergi tengok rumah. Sebab tu antara polisi Umar yang ada pro and con ialah gubernur tak boleh ada pintu rumah. Ada langsir lah, penghalang, tapi dia tak mau. Dia tak mau orang terpaksa nak panggil, tak boleh. Ini bukan perintah kecil, tuan-tuan. Memerintah daripada Madinah semua sampai Iraq, sampai wilayah Syam. Berapa kali ganda negara kita ni. Memerintah apa suku dunia. Jadi bila pergi Abu Ubaidah, dia tengok Abu Ubaidah. Dia tengok Abu Ubaidah makan tengah hari. Dia tengok dinding rumah Abu Ubaidah ada perisai, ada peralatan senjata. Dia makan, dia nak makan Abu Ubaidah, dia tengok Abu Ubaidah hidang makanan, roti, minyak macam tu. Dia tengok Abu Ubaidah. Kata Omar, masa tu orang Islam dah kaya, Syam, dunia telah mempengaruhi ramai orang, tapi tidak engkau wahai Abu Ubaidah. Kan? Tidak engkau wahai Abu Ubaidah. Omar dia ada sentimental ni. Ada sentimental. Abu Ubaidah ni, saya patah balik cerita sebelum cerita dia. Abu Ubaidah ni mati kena tahun Amwas. Dan Umar bin Khattab bila dengar tahun serang, dia hantar surat pada Abu Ubaidah. Dia kata, aku ada urusan, aku nak jumpa kau kena balik main ke Madinah. Abu Ubaidah kata, aku tahu kau bukan ada urusan dengan aku, kau nak suruh aku keluar daripada Syam kerana takut tahun. Aku tak keluar, aku takkan tinggal tentera aku. Sebab dia mati. Omar sedih dia mati. Sebab tu Omar bila dah hari dia kena tikam, orang tanya siapa ganti. Kalau Abu Ubaidah ada, dia ganti. Dia ganti aku. Dia punya favor dengan Abu Ubaidah. Bila dia naik, yang pertama dia pecat Khalid, dia ganti Abu Ubaidah. Ini tak boleh nak buat apa, tuan-tuan. Polisi, satu orang kepimpinan, dia ada orang dia yang dia rasa sesuai dengan kepimpinan. Ahli-ahli politik, kaji politik Islam ni, dia bahas banyak tentang hal ni. Sebab apa dia kata? Sebahagian mereka kata sebab Omar rasa dia tu dah cukup tegas dah.
Dia tegas, lepas tu Panglima Khalid dia pun tegas. Macam tak ada ruang dalam kepimpinan tu. Abu Bakar dia macam lunak. Jadi kalau orang rasa tak boleh pergi pada Khalid, mari jumpa Abu Bakar. Ini kalau mai jumpa Omar takut, tengok Khalid pun takut, nak pergi kat mana? So dia nak, katanya atas andaian lah, dia nak balance. Tapi yang kita tengok, dia memang suka Abu Ubaidah, dia memang puji Abu Ubaidah, dia suka zuhud Abu Ubaidah tu, zuhudnya tu. Jadi bila dia naik, dia hantar surat Abu Ubaidah, kata aku telah pecat Khalid dan kau lantik kau. Sedangkan sedang di dalam medan peperangan, dan medan peperangan Abu Ubaidah dapat surat ni, macam mana nak beritahu kat Khalid ni? Tuan-tuan, ni sama-sama sahabat Nabi. Khalid dah menang semua peperangan, tak ada rekod. Khalid tak ada rekod nak kata dia salah ke apa. Omar tak mau. Habis semua, agak perang tak habis lagi, keadaan Abu Ubaidah selotok bagi surat kat Khalid. Khalid baca, Khalid kata apa? Ana la uqatil min ajli Umar, wa innama uqatilu min ajli Rabbi Umar. Aku tidak berperang kerana Umar, aku berperang selama ini kerana Tuhan Umar. Tak apa, Abu Ubaidah pemimpin kita, aku tentera dah. Tapi dalam rekod pernah sekali ketika kepung Dimashq, tak boleh masuk, tentera Kristian tak boleh masuk. Kepung, dinding wall mereka tu tak boleh masuk. Tentera Abu Ubaidah buat macam-macam, tak boleh masuk. Khalid dia pernah langgar peraturan, dia dengan beberapa orang buat pakatan, mereka panjat dinding tu, mereka masuk. Bila mereka masuk, mereka bertakbir dalam kawasan Kristian. Mereka dulu kan ada, sehingga pasukan Kristian ni sangka tentera Islam telah berjaya masuk. Sebenarnya tak berjaya, Khalid yang masuk dengan geng-geng dia. Lalu mereka terus pergi jumpa Abu Ubaidah, bersetuju untuk membuat perjanjian damai. Mereka terkejut, rupanya Khalid masuk. Sampai berita pada Umar, Umar kata Khalid ta'ammara nafsah, Khalid lantik diri sendiri jadi ketua tu. Tapi begitulah, Khalid ni dia mati dalam keadaan di bawah pemerintahan Umar. Dia tak diberikan dia tak beri jawatan lah. Umar tak bagi dia atas pandangan Umar. Tapi Umar pernah kata satu hari, rahimallahu Aba Bakrin wa kana a'lamu birrijali minni. Allah rahmati Abu Bakar, dia lebih mengetahui tokoh dibandingkan aku. Khalid seorang tokoh. Tapi tak apa, saya nak cerita itu sebab saya nak cerita satu benda yang lain. Cerita tu pasal Datuk Seri Syahidan sebut tadi. Panjanglah, satu hari nak cerita Khalid ni hebat. Macam mana kepimpinan, leadership. Dan Khalid, tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, dia pun pasal kawan leader ni, dia pun ada juga kecil hati. Tapi pasal apa lah Umar ni tak kenal dengan aku ni. Apa jawatan yang aku pegang kecil pun Umar pecat dah. Umar tu siapa pegang? Khalid, tukar orang lain. Ada benda yang Umar tak berapa. Mungkin sebahagian orang kata kerana Khalid daripada Bani Adi, kabilah dekat dengan Umar. Mungkin Umar tak mau tunjuk bahawasanya dia lantik adik-beradik dia saja. Mungkin juga sebahagian daripadanya. Wallahu ta'ala alam. Ini ada polisi Umar. Datuk Seri Syahidan dia selalu duk tanya, pasal apa yang Umar duk pergi pecah Khalid? Dia ada mungkin apa yang dia tahu yang kita berbeza. Salah satunya dia tidak ada tawanan perang yang dibunuh oleh Khalid juga. Selain pada zaman Nabi, zaman Khalid memimpin dia pun bunuh. Dan salah satu yang Omar tak suka ialah, Khalid pun tak suka polisi Omar. Omar suka keuangan berpusat. Keuangan hendaklah dikira khalifah. Maksudnya dia akan tentukan. Khalid dia mau bila peperangan berlaku,
gubernur di situ dan pasukan di situ yang mengatur keuangan wilayah berkenaan. Itu polisi yang berbeza. Satu lagi, Omar ni, siapa saja masuk kerja dengan dia, dia suruh bagi report harta kau semasa. Ni Omar dulu yang buat. Bila dia pecat kau daripada jawatan, dia mau report harta kau sekarang. Kalau dia rasa lebih, dia ambil harta tu, dia bubuh balik ke Baitul Mal. Dan Omar punya polisi ni, kita kena respect. Dia punya polisi hebat. Sebelum kita cerita orang dapat lahir, dapat anak lahir, dapat bantuan di UK, Omar buat dah polisi ni. Dan dia punya ketegasan tu kita pun tak boleh nak buat lah. Sehingga Omar dikatakan satu hari melihat seekor unta gemuk di musim kemarau. Dan orang bertanya, dia tanya, unta siapa ni? Gemuk. Dia berkata, unta Abdullah bin Umar, unta anak Amirul Mukminin. Dia kata, pasal apa unta dia gemuk? Dia tak ada apa. Abdullah bin Umar ni, anak Amirul Mukminin, terkenal dengan warak. Dia panggil Abdullah bin Umar, pasal apa unta kau gemuk? Dia tak ada. Aku bela tempat orang ramai. Dia ada tempat ternak unta kerajaan. Tempat yang ni semua unta boleh makan rumput di situ, kerajaan punya. Omar dia kata, sebab hantau sebab apa unta hang gemuk? Sebab bila dia masuk nak makan kawasan ni, minum air, bagi makan rumput, orang kata dahulukan unta anak Amirul Mukminin, berikan minuman kepada unta anak Amirul Mukminin. Maka kata Omar, gemuklah unta anak Amirul Mukminin. Kau jual unta kau ambil bagi modal, baki bagi kat aku, kau bubuh itu mah. Kita tak dapat dah. Ketika Uthman bin Affan tengok Omar bin Khattab pada tengah panas dalam di tingkap rumah dia, dia kata, Amirul Mukminin buat apa? Dia kata, ada unta zakat dia buat bagi hilang, aku nak pergi cari. Kata Uthman bin Affan, engkau telah memenatkan orang yang akan datang selepas daripadamu. Maksudnya selepas, kalau dengan cara kau memerintah ni, letihlah orang kemudian nak memerintah. Kau punya ketelusan tu, orang susah nak follow. Itu leadership Umar bin Khattab. Dan tu fikir mungkin dia merintah negeri besar Palih kot, kan? Kan besar Malaysia? Tak. Luas. Tapi itu polisi, kan? Sebab itu apabila banyak harta yang diambil, yang ditawan semasa pemerintahan Umar bin Khattab dibawa ke Madinah, Umar tengok harta tentera beribu-ribu bawa harta Rom, Parsi, bawa di hadapan Amirul Mukminin. Omar kata, Masya Allah, bagus tentera kita, dia tak songlap harta kita. Kau ambil bubuh dalam poket, buat lari apa nama gelang maharaja ke, mahkota ke. Tak. Kata Ali bin Abi Talib, afafta ya Amirul Mukminin wa afatir ra'yatu wa afat ra'yatu, la rata'ta la rata'u, kerana engkau ifah wahai Amirul Mukminin, engkau tidak ambil yang haram, demikianlah rakyatmu. Jika engkau bermewah-mewahan mengambil yang haram, mereka juga demikian. Itu maksud kepimpinan yang telah menjadikan Islam berada di pentas yang hebat. Sebab itu apabila Umar bin Khattab radhiyallahu an, hari ini kita sebulan 2 bulan lepas, setiap tahun kita akan membincang tentang rakyat Palestin yang dibunuh. Tetapi ketika Palestin dibebaskan, Palestin ditawan, diambil oleh orang Islam pada zaman Umar bin Khattab, Muawiyah ada di sana, Bilal ada di sana, Abu Ubaidah ada di sana,
Mereka sambut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar daripada Madinah nak pergi ke Palestin. Tuan-tuan tahu, kalau saya dulu daripada Jordan naik bas, naik kereta untuk pergi haji berapa puluh jam, 2 hari kadang-kadang, tampak dengan duduk di sempadan tu, sangkut situ, naik kuda, unta. Bila Umar sampai, para sahabat yang pakai elok sikit lah, hari Amirul Mukminin sampai, Umar tengok dia orang pakai elok. Jadi ada orang kata kat Umar, Amirul Mukminin kalau pakai bagi elok sikit, pasal ni apa, ramai Kristian semua duk tengok. Ini style pemerintahan Umar. Itu menyebabkan kata-kata dia yang terkenal, yang orang Palestin selalu sebut. Kata Umar kata, aku tak sangka Abu Ubaidah kau nak cakap benda ni. Kata Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, falamma nabtaghil izzata bighairi ma a'azzanallah adzallanallah. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah.